Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke hari ni? Sehat, Alhamdulillah. Raya macam mana? Ni kan hari raya kelima. So macam mana raya? Okey, raya Alhamdulillah setakat sekarang berlangsung dengan baik walaupun kita orang tak boleh nak pergi jalan sangat kan. Tapi still ada vibe raya tu lah, raya dengan family. Senang. Sebab dekat apa kampung saya kan satu lah adik-beradik saya je. So Oh, jadi tak jadi masalah, dia macam meriah sikit lah. kita tak payah risau balik kampung lah kan. Duduk je di Ah, kawasan kita. Okay. So, sebelum kita mulalah kan, saya rasa macam lebih baik kalau kita kenal lebih lanjut masing-masing. So, saya kenalkan diri saya terlebih dulu lah. Nama saya okay. Okay. Nama saya Nur Farah Atira. Awak boleh panggil saya Farah dan umur saya 21 tahun dan saya merupakan kaunselor awak lah pada hari ni. So, sekarang ni saya nak awak ceritakan sedikit mengenai latar belakang awak seperti nama, tempat tinggal, pembelajaran dan sebagainya. Silakan. Okay, nama saya Nur Aisyah Nabila binti Muhammad Azmi. Saya berumur 21 tahun dan saya masih belajar di Universiti Utara Malaysia. Kos Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling. Okey. Saya ni anak sulung daripada dua beradik dan saya menetap di Alor Kedah. Oh, orang Kedah lah ni. So, ni Yeah. nama Aisyah Nabila. So, saya boleh panggil Aisyah ke Nabila? Aisyah. Okey, kita Boleh je mana-mana pun. So, awak prefer lebih pada Aisyah lah kan? So, kita panggil Ya. Aisyah lah. Okey. Mm-mm. Sebelum saya mula cerita apa itu kaunseling, peranan awak, saya nak tanyalah, Aisyah pernah jalani mana-mana sesi tak sebelum ni? Tak kisah, kelompok ke, individu ke, ataupun mana-mana kaunseling? Pernah, saya pernah mengikuti sesi kelompok dan sesi kaunseling individu. Okey, yang kaunseling individu tu saya join dengan kaunselor yang betul-betul lah profesional sebab untuk memenuhi tugasan assignment saya. Okey, manakala yang kaunseling kelompok tu saya bantu senior untuk diorang habiskan diorang punya sesi. Oh, so maknanya Aisyah pun dah adalah macam sedikit pengetahuan pasal kaunseling ni, tapi Ya. saya pun nak terangkanlah dengan lebih lanjut apa itu counselling, peranan Aisyah. So, okay. So, counselling ni dia bermaksud interaksi antara kaunselor yang berprofesional dengan klien dalam menyelesaikan masalah. Dan sesi ini juga terikat dengan etika kerahsiaan di mana segala yang Aisyah cerita akan menjadi rahsia di antara kita berdua saja. Tak akan dibawa ke luar sesi dan Aisyah tak perlu risaulah, cerita je apa kat saya. Tapi kiranya kes Aisyah ini membawa kemudaratan kepada diri saya, diri Aisyah maupun diri orang lain, saya akan merujuklah kes Aisyah ni kepada pihak yang bertanggungjawab. Boleh Aisyah? Boleh. Okey, seterusnya kaunseling kita ni, sesi kita ni berlangsung sepanjang 30 minit hingga 45 minit dan akan diadakan sebanyak 4 ke 5 sesi. Tapi kalau Aisyah macam nak lanjutkan sesi kita, kita boleh buat atas pertujuan kaunselor dengan klien lah. Dan sesi ni juga ada juga peranan masing-masing. Peranan Aisyah sebagai Mm-mm. klien, peranan saya sebagai kaunselor. Okay, so saya cerita peranan saya lah terlebih dahulu. Peranan saya ni kena dengar dengan tolong Aisyah. Tapi tolong saya hanyalah untuk membimbing Aisyah saja. Segala keputusan, segala tindakan Aisyah boleh dibuat oleh Aisyah saja. Dan saya ni kalau kita cakap sebagai seorang pembimbing saja. Dan seperti yang Aisyah cakap tadi, Aisyah pernah menjalani banyak, kita boleh kira banyak lah kan, sebab lebih daripada satu kan. So, Mm-mm. hanyalah setahu Aisyah, peranan Aisyah sebagai klien tu apa?
Okey, kalau bagi pendapat saya lah, sepanjang saya ikuti sesi-sesi kaunseling sebelum ni kan. Okey, peranan klien ni adalah saya harus menceritakan perkara sebenar kepada klien dan bekerjasama dengan kaunselor sepanjang sesi berlangsung. Okey, betul. Aisyah, di mana Aisyah ni kena peranan klien ni dilebihkan kepada Aisyah cerita je dekat saya apa kes Aisyah. Tapi cerita tu hanyalah kena perkara yang sebenar. Jangan tokotkan tambah sebab uh, Aisyah kena cerita yang sebenar sebab nanti matlamat Aisyah pun akan sampai, kita akan capai matlamat kita tu. Okey. Uh, jadi Aisyah dah sedia ke kalau kita mulakan sesi sekarang? Dah sedia. Okay, so daripada awal sesi sampai ke hari ni, sampai ke sekarang ni, saya tengok macam raut wajah Aisyah ni macam Aisyah macam ada pendam something lah dalam fikiran Aisyah ni. Boleh tak Aisyah share apa yang Aisyah tengah fikir? Okey, sekarang ni saya macam tak adalah isu tu besar sangat. Tapi dia macam tentang saya punya confident diri. Saya macam kurang keyakinan diri bila nak berhadapan dengan orang ramai ataupun macam kalau dalam kelas kan bila doktor ataupun pensyarah suruh present kan mesti saya akan hindarkan diri daripada present ataupun bila present tu kan bila nak present tu something saya remember saya akan lupa macam tu saya jadi macam tak yakin dengan diri saya sendiri. So dekat sini apa yang Aisyah cakap, Aisyah ni macam kalau kita cakap tak percaya pada diri sendiri. Macam tu ke? Okay. Ya, betul. Lepas tu saya nak tanya, adakah macam confident Aisyah ni kan seperti Aisyah kata Aisyah macam confident Aisyah rendah. Adakah efek pada pembelajaran Aisyah? Saya rasa confidence yang rendah ni dia macam agak efek lah pada pembelajaran saya sebab kan bila saya tak ada confident diri saya jadi malu tau nak tanya something. Contohnya kalau macam saya tak faham apa-apa, saya jadi malu nak tanya lecturer apa semua. So macam dia agak menyukarkan saya. Lepas tu kadang-kadang saya macam adalah suruh saya akan tanya kawan. Tapi dia akan jadi masalah bila kawan tu pun tak tahu juga. Hmm, Macam tu faham. lah. Biasalah kan kita ni student, kita ada kadang-kadang kita ada masa waktu kita confident kita tinggi, ada masa confident kita Mm. rendah. Dan kalau saya bagi skala lah kan, skala confident Aisyah tu daripada 1 hingga 10, Aisyah berada tahap mana confident Aisyah tu? Confidence saya berada pada tahap 6. 6, oh tinggi juga. Tapi maybe lah masa ni kita macam ada satu masa Aisyah, confident Aisyah tinggi. So sekarang ni saya dapat rasa macam confident Aisyah masa sekarang tinggi sebab Aisyah tak kena present lagi kan. So maybe confident Aisyah tinggi lagi. Okay, bagus. Mm. Apa bagus. Lepas tu saya nak tanyalah kan sepanjang Aisyah sebab belajar kan kalau belajar ni kalau kita kena buat presentation atau kita kena buat program kita perlukan confident tu untuk kita tunjukkan kebolehan kita. Jadi saya nak tanya sepanjang Aisyah hadapi masalah ni lah kan, apa alternatif yang Aisyah dah buat? Alternatif yang saya dah buat yang pertama sekali macam bila saya nak adakan presentation ke apa kan saya akan tulis main point tu nak mengelakkan daripada saya lupa lah bila saya terlampau rasa takut. Jadi apa yang saya ingat tu saya akan lupa. Jadi saya nak elakkan benda tu so saya akan tulis main point. Sebab kalau saya tak tulis bila saya lupa, saya dah tak tahu nak sambung apa. So, saya punya presentation tu akan stop kat situ je. Tu yang akan jadi susahkan saya lah. Macam tu. So confident Aisyah ni dia akan apa yang saya fikirlah confident Aisyah ni dia akan rendah apabila Aisyah ni kena presentation. Macam tu je ke confident Aisyah akan rendah? Ya, ya. Okey, adakah macam contohlah kalau cik lecturer akan bagi tugasan Aisyah kena presentation seorang-seorang. Tapi sekarang kan setahu saya kita sekarang online. So Aisyah sekarang berada dekat rumah ke dekat kampus? Saya berada dekat rumah.
Oh, dekat rumah. Boleh saya tahu kenapa Aisyah pilih untuk pergi dekat rumah? Sebab saya tahu kita boleh diberikan pilihan kan nak boleh di rumah ataupun dekat kampus. So, kenapa Aisyah pilih di rumah? Okay. Yang salah satunya sebab mostly kawan saya stay kat rumah, kos saya. Jadi macam kalau saya balik pun, means macam saya seorang-seorang juga kat sana sebab macam ramai tak balik kan. Lepas tu reason yang kedua macam kalau saya stay kat rumah saya bolehlah save-save sikit duit. Tak adalah nak habiskan banyak duit kat makan apa semua macam tu. Betul, setuju. So, daripada kan kalau kita sebab Aisyah pun dah dekat rumah. So, tak payahlah buat presentation secara bersemuka kan. So, adakah Mm-mm. tapi saya rasa memang kita pun Aisyah kita mesti ada tugasan presentation tu kan. So, daripada perbezaan yang Aisyah nampak presentation dekat kampus atau presentation dekat laptop ni je, adakah depan laptop pun Aisyah masih confident, Aisyah masih low ke macam mana? Kadang-kadang depan laptop pun confidence saya masih low. Saya rasa jadi takut sebab saya rasa apa yang saya present tu salah tapi sebenarnya betul je. Dia Oh, macam tu. okay. Masa Aisyah kat sini, Aisyah macam Aisyah teragak-agak antara Aisyah ni cerita benda betul ke sebab Aisyah takut kita salah sampaikan ilmu kepada Mm-mm. orang lain kan. Okay, itu biasa. Ha. Itu biasa bagi seorang student sebab kita pun ada rasa uh, takut untuk share. Jadi, adakah macam alternatif lain Aisyah buat selain daripada tulis nota dekat depan laptop tu? Ada alternatif lain tak yang Aisyah dah buat? Kalau macam alternatif lain lah, bila macam saya try confidentkan diri saya kan, bila lecturer panggil, saya try jawab. Lepas tu saya macam cuba kalau apa-apa saya akan try untuk volunteerkan diri lah. Tapi based on something yang saya betul-betul yakin je lah. Perkara tu betul macam tu. Sebab apa kata kalau Aisyah macam cakap sebelum buat presentation tu kan, apa Aisyah rasa kalau macam saya bagi idea lah kan. Tapi ni terpulang kepada Aisyah lah untuk Aisyah terima ataupun getak sebab ni semua kepada keputusan Aisyah. Jadi Ya. Apa Aisyah rasa kalau macam kita buat persediaan tu di mana Aisyah boleh cakap depan cermin dulu sebab kita kan macam sebelum apa-apa kita kena prepare diri kita dahulu. So macam maybe kita akan anggap cermin kita kan muka kita. So maybe kita boleh anggap itu merupakan orang lain. So apa Aisyah rasa Mm-mm. kalau Aisyah buat perkara tu adakah macam baik ataupun tak? Saya rasa macam baik jugalah pada diri saya. At least saya boleh dapatkan keyakinan saya balik dengan preparation yang saya buat. Saya rasa macam tu merupakan alternatif yang sangat baik. Okay, so nampaknya Aisyah pun macam rasa itu merupakan alternatif yang baik. So maybe Aisyah boleh try lah nanti kan. So adakah selepas Aisyah membuat presentation tu, adakah Aisyah dapat komen daripada siapa-siapa yang membuatkan Aisyah macam fikir, oh takut salah lah. Ada pernah ke macam kawan Aisyah cakap dekat Aisyah, kenapa gagap macam tu? Pernah ke? Pernah je dia orang cakap macam tu sebelum ni macam kadang-kadang macam nampak jelas sangat lah kenapa saya gugup ke tak apa semua kan. Kadang daripada tengok Cha kenapa kau gugup sangat ni. Saya macam saya just cakap macam saya biasalah tak ada confidence sangat kan. Macam tu. So, adakah daripada teguran kawan-kawan tu membuatkan confident Aisyah lebih rendah? Teguran yang mereka buat tu dia tak memerlukan saya punya confident lah. Sebab saya rasa apa yang diorang tegur tu demi kebaikan saya. So saya ambil teguran diorang tu untuk saya ubah kepada yang lebih baik. Okey, bagus. Sebab kita ni kena tengok positif lah kan. Setiap apa yang berlaku pada kita ni ada sebab dia. So, bagus juga kawan Aisyah. Aisyah pilih kawan yang bagus sebab at least dia orang tegur. Yang Aisyah kenapa nampak gugur masa presentation. Bagus, bagus. Okay, next. Selain daripada idea saya yang di mana Aisyah boleh buat preparation dengan bentang depan
cermin dulu. Aisyah ada tak alternatif lain yang Aisyah rasa Aisyah nak buat tapi Aisyah tak pasti adakah itu betul tak? Ada tak? Dia macam ada tu ada tapi saya tak sure lagi sebab saya tak pernah try kan. Apa yang saya akan buat macam saya nak try present dekat depan kawan-kawan saya untuk diorang dengar dulu macam mana saya punya presentation tu okey ke tak. Means macam more tu kepada kawan baik saya lah. Means macam saya ceritakan kepada dia saya punya flow presentation macam mana apa semua. Macam tu. So, Lagi tu saya macam tak ni lah. Jadi macam apa? apa yang kurang tu saya boleh minta pendapat dia nak tambah apa, kat mana. Macam tu. So, kawan Aisyah ni ada dekat Aisyah selalu lah. Macam kan sebab Aisyah kan kalau dekat kampus senang lah. Kita suruh roommate kita dengar, kita present Ya. kan. So, sekarang ni Aisyah dekat rumah. Kawan-kawan tu ada lah untuk Aisyah present dulu. Ya, kawan-kawan tu ada je yang kawan-kawan dekat area kampung, kawan-kawan daripada sekolah rendah lagi ni. Diorang yang keep support kadang-kadang sampai sekarang kita orang kawan. Jadi macam baik lah kalau apa-apa kan nak record video minta tolong diorang recordkan. Macam tu. Okay, bagus. Tapi Aisyah, maybe Aisyah boleh, apa kita cakap, Aisyah tu sebab kawan baik kan. So, kita tak segan mana lah kalau kita nak Ha share ah. kan. So, tu pun Ya. bukan idea yang bagus. Bagus juga untuk Aisyah buat. Tapi, maybe kita boleh buat presentation depan orang yang kita tak dapat. So, maybe Aisyah dalam masa yang sama, Aisyah masih ada perasaan gementar tu untuk presentation. Tapi, Aisyah dapat improve. Tapi maybe Aisyah boleh, maybe Aisyah ni takut nak presentation depan kayaklah orang ramai. So dalam kelas kan ada 40 orang. So kalau kita fikir, wow ramai ni 40 orang kan. So maybe Aisyah boleh overcome benda tu dengan buat presentation dengan khayalak yang sedikit dahulu. Di mana Aisyah ajak family Aisyah ke presentation. Dengar Aisyah nak cerita ni. Cerita, Aisyah cerita. Dan kan hari raya ni kan. So Aisyah ajak je malam-malam tu siapa yang datang presentation tu Aisyah presentation depan dia orang. Maybe tu boleh membantu Aisyah kurangkan ketakutan Aisyah dalam presentation. Apa Aisyah rasa? Bagi pendapat saya, dia macam apa idea yang agak baik sebab saya pun tak pernah buat presentation depan saya punya family pun semua kan sebab macam awkward sikit lah sebab mostly kalau presentation apa-apa ni melibatkan dekat you sekolah tak ada kat rumah macam tu. Okay, betul tapi kita cubalah kan kalau sebab kita tak cuba Ha, kita tak tahu. Jadi apa yang ya. idea yang Aisyah buat, apa idea yang saya cadangkan, yang mana Aisyah pun setuju dengan cadangan tu, itu semua atas tindakan Aisyah. Aisyah untuk capai matlamat tu, Aisyah kena saya tak memaksa Aisyah untuk memilah idea saya tapi di atas kehendak Aisyah sendiri. Di mana sebab semua keputusan, semua tindakan Aisyah yang buat. Saya hanyalah sebagai kita cakap pembimbing lah seperti yang saya cakap tadi kan. Okay. So sebab masa pun dah nak habis. So saya rumuskan balik pada sesi kali ini di mana hari ini Aisyah lebih ceritakan kepada Aisyah mempunyai motivasi yang apa kita bukan confident yang rendah bila di mana pensyarah bagi tugasan kepada Aisyah dan Aisyah pun dah nampak alternatif-alternatif yang bagus untuk Aisyah atasi masalah tersebut. Jadi saya rasa apa saya akan bagi sebelum saya tamatkan sesi ni, saya rasa saya macam nak bagi Aisyah homework. Di mana homework tu macam bukanlah homework assignment Aisyah, simple-simple saja. Di mana boleh ke? Boleh, boleh, boleh. Di mana homework saya ni saya nak Aisyah listkan sebanyak mana alternatif yang boleh atasi masalah Aisyah ini. Aisyah boleh atasi juga masalah alternatif yang kita telah bincangkan tadi. Itu terserah Aisyah. Lepas tu Aisyah boleh tambahkan lagi alternatif-alternatif tersebut. Dan homework ini kita akan bincanglah pada sesi yang akan datang. Boleh Aisyah? Boleh, boleh. Okay, kalau begitu Aisyah pun dah dapat langkah untuk selesaikan masalah Aisyah. Dan sebelum saya tamatkan sesi ni, saya nak berterima kasihlah kepada Aisyah sebab sudi pilih saya sebagai seorang kaunselor Aisyah pada hari ini. Dan
Aisyah, ada apa-apa soalan nak ditanyakan? Buat setakat sekarang tak ada apa-apa soalan lagi. Okay, nampaknya semua pun jelas. Saya pun tamatkan sesi pada hari ini. Um, dan saya ingin berterima kasihlah kepada Aisyah sekali lagi sebab sudi kongsikan saya masalah Aisyah. So, kita jumpa pada sesi yang akan datang. Terima kasih Aisyah. Okey, sama-sama.